Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Nurul. Hari ini Nurul akan membawa anda ke Shangri-La, Golden Sand, Batu Ferenghi, Pulau Pinang. Okey, inilah pintu masuknya Golden Sand Shangri-La ya. Okey, masuk-masuknya kita akan boleh turunkan barang-barang kita di hadapan lobi lah. Okey, ini adalah suasana di hadapan lobi. Okey, nanti anda boleh lihat ya. Sesampainya kami sepatutnya kami check in pukul 3 lah, tapi kita sampai awal dalam pukul 1 lebih. Tak sangka sampai pukul 1 lebih tu terus boleh check in. Kerusi-kerusi ni adalah untuk tetamu-tetamu yang datang untuk check in lah. Kalau ramai untuk beratur, mereka boleh duduk dahulu. Disebabkan kami datang awal, senang saja, sekejap sahaja untuk check in. Okey, ada waiting area lah. Okey, pada masa yang saya sampai, untuk waiting area tu sebelum masuk tu ada disediakan gula-gula, jadi kanak-kanak boleh ambil lah. Lobinya berhadapan dengan taman dan apa kita panggil kolam mandi. Inilah kawasan kaunter untuk check in. Okey, di ruangan lobi tu ya, di sebelah kanan je kita akan jumpa satu bilik khas untuk tetamu lah. Okey, cool lounge di mana kita boleh berehat di situ. Opening hoursnya 9 pagi hingga 10 malam. Dekat situ kita boleh ada akses internet. Okey, ada buku-buku disediakan untuk kita membaca dan juga boleh kawasan santai dan rehat bersembang-sembang dengan ahli keluarga, rakan-rakan ke kalau kita bercuti dengan rakan-rakan. Dekat situ pun ada game juga disediakan. Okey. Okey, inilah akses internet yang saya katakan tadi. Okey, kita ada disediakan PC, internet, mana tahu ada benda-benda yang kita nak cari ke, nak Google ke ataupun ada kerja sikit ke, bolehlah kita rehat-rehat, lepak santai di kawasan ini. Okey, saya menyentuh pula di kawasan parking. Kawasan parking je amat besar, dia bersambung dengan Shangri-La Rasa Sayang Resort ya. Walaupun kalau jauh disediakan bagi untuk kita naik untuk membawa beg kita lah. Tapi dengan rezekinya kami datang awal, kami dapat parking depan lobi sahaja. Jadi siapa yang dapat parking jauh, jangan risau, ada bagi disediakan.
Okey, seterusnya saya pun dah tunjuk di kawasan lobi, tempat parking. Okey, sekarang kita dalam perjalanan untuk pergi ke bilik. Untuk pengetahuan anda, kami di sini di Golden Sand Sharila ni selama 4 hari 3 malam. Okey, jom kita lihat bagaimanakah rupa bilik yang kami ambil. Okey, bilik yang kami pilih untuk 4 hari 3 malam ni adalah bilik jenis Executive Sea View Room. Okey, jom kita lihat bagaimanakah rupanya Executive Sea View Room selama 4 hari 3 malam di Golden Sand Sharila. Okey, kita masuk-masuk saja seperti biasalah. Sebelah kiri kita adalah bilik air. Kami memilih double bed. Okey, pemandangan memang cantik. Okey, saya minta highest level Saya minta highest level, dapatlah tingkat 7, nombor bilik 736. Kalau anda suka pemandangan di sini, jangan lupa pilihlah nombor bilik 736. Pemandangannya memang superb, memang cantik. Kita akan nampak di bahagian taman dan juga kolam renang, kolam mandi kita, dan kita nampak lautan yang luas di hujung sana. Memang cukup cantik. Okey, kita lihat tadi anak saya buka pintu punya dah susah kan. Suami saya buka baru dapat. Maksudnya selamatlah untuk kanak-kanak kan. Inilah pemandangannya. Okey, dia punya bangunan ni seperti melengkung. Kami dapat yang tengah-tengah tu lah. Cuba nak tengok suasananya yang amat nyaman, tenang. Oh, dapat riliskan tension. Dapat riliskan kepenatan bekerja di sini. Okey, kita lihat di kawasan bilik pula. Okey, seperti biasalah ada peti ais, ada TV. Kita lihat kawasan-kawasan dalam bilik. Yang menariknya di sini, di dalam bilik dibekalkan air minuman. Okey, nanti saya tunjuk botol dia. Okey, dan saya suka dia punya hiasan dalaman di kepala katilnya, ukiran kayu amat cantik. Yang cermin tu adalah bilik air. Yang menariknya di sini air mineral tu dalam botol. Jadi kalau kita nak refill air mineral, kita minta aja, kita akan dapat botol yang baru. Okey, ini dia punya air yang kita dapat lah. Kopi, ada Nescafe. Peti ais adalah di bawah ruangan ini. Okey. Peti ais yang diberikan kosong lah, seperti biasalah. Kita kena carilah isi untuk nak isi dia letak dalamnya kan. Okey. Seterusnya, apa yang ada di sini? Okey, almari baju. Almari baju amat besar. Disediakan iron board, ada iron, ada torchlight. Kita ada hanger. Dan ada juga peti simpanan. Manalah tahu kalau nak mandi kolam, nak simpan kita punya barangan peribadi yang berharga, bolehlah simpan di situ. Okay, torchlight seperti biasa ada disediakan. Okey, seterusnya kita pergi ke bilik air pula. Ada 2 sinki bilik air. Selesa, tak perlu nak berebut-rebut dengan cik suami dengan anak-anak untuk mencuci muka. Memang kita nampak daripada bilik air luar tu kan, kita punya katil semua. Tapi jangan risau, kita boleh tutup blind tu. Dan kita ada bathtub.
Okey, ni adalah peralatan yang disediakan. Ada lagi berus gigi, ada sabun, shampoo apa semua. Cantik kan pemandangannya daripada bilik air. Nampak lawa dia punya ukiran kayu tu. Okey, bathtub yang ada dalam bilik air. Tapi untuk anda, jangan lupa bila kita check in, kita kena tanya, boleh tak dapat bilik yang ada bathtub, sebab tak semua bilik ada bathtub. Jadi kalau ada kekosongan rezeki, kita dapat lah. Sebab anak saya ni suka sangat bathtub. Bila dalam mandi daripada kolam tu, bila nak naik balik naik atas, suka mandi kat bathtub. Okey, di sini disediakan juga hair dryer. Okey. Kat sini saya menarik tau. Tempat plug dia tutup begini, nampak sangat kemas. Kalau nak cuba buat kat rumah boleh kan. Kita curi idea di hotel, kita aplikasikannya pula di rumah. Okey, sekali lagi saya bawa around untuk melihat keadaan dalam bilik executive sea view room. Wow, memang cantik pemandangannya. Okey, untuk hotel pula saya suka kalau hotel yang tidak menggunakan kapet, sebab kapet ni sensitif untuk anak saya. Habuk kan. Okey, ni golden sand. Okey, inilah botol air mineral yang saya katakan tadi. Memang botol tu tak pernah dibuka lah, kita lah yang buka. Dia bukan refill dalam air botol, bukannya kita bagi botol dan orang tu refill bagi kita balik. Botol tu memang fresh yang tak dibuka lagi. Dan di sini pun kita diberi kudapan, biskut. Okey. Lupa pula nak cakap, di sini pun ada lagi ruangan simpanan barang di bawah sofa ataupun kerusi yang awal-awal tempat masuk bilik tadi. Okey. Okey, di luar kawasan balkoni pula disediakan tempat ampaian baju. Jadi nampak kemas. Di situ dia diberi nota lah supaya tidak digalakkan ampai baju dekat balkoni kita tu. Tak cantik lah kan kalau nampak daripada luar. Okey, seterusnya kita makan tengah hari. Okey, kita makan tengah hari di kedai mana? Apa nama kedai ni? Sigi. Tak silap saya nama kedai ni adalah Sigi Bar and Grill. Okey. Mari kita lihat apakah makanan yang kami order dan kawasan-kawasan di dalam Sigi Bar and Grill. Okey, kami akan membawa anda pusing-pusing di kawasan Sigi Bar and Grill. Untuk pengetahuan anda, restoran ni ada bahagian dalam beraircon dan bahagian luar. Bahagian luar tu anda akan nampak pemandangan di tepi laut dan ada juga bahagian di atas bangunan. Kena naik tangga sikit. Jadi kita jalan-jalan sikit untuk melihat keadaannya. Okey, ini adalah bahagian atas yang katakan tadi ya. Kita naik daripada luar lah. Atas tapi dia bahagian luar. Jadi pemandangannya tinggi sikit lah.
Okey, ini adalah pandangan daripada sisi bahagian atas restoran Sigi Bar and Grill. Okey, selain daripada tu kami pun mengambil ruang juga, mengambil peluang untuk makan di dalam bilik. Amat menarik ya. Sebab disediakan meja yang boleh bergerak, dia tolak masuk dalam bilik kita. Jadi kita ada makan, kita duduk kat katil dan ada meja. Kat sini makanannya agak sedap. Ada char kway teow, lagi satu apa nama tu, bolognese dan nasi goreng kampung. Okey. Lupa saya nak informkan, saya dapat extra bed. Extra bed ni alhamdulillah dapat percuma rezeki, okey. Dan seperti biasa, aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak saya itu kita mandi kolam. Okey, kolamnya ada banyak, ada beberapa ruangan. Tapi kolam yang paling besar di kawasan ini dia punya ketinggian tak silap saya 1.5 meter. Jadi agak dalam lah untuk kanak-kanak. Okey, ada juga ruangan slide. Okey, ada 2 slide, ada 2 jenis slide. Orang dewasa pun boleh naik. Okey. Inilah rupanya. Okey, selain daripada tu ada kawasan kolam air panas. Dekat sini dia limitkan bilangan yang masuk lah. Jadi diberi masa 15 minit saja. Inilah kawasan ruangan kolam air panas. Memang menarik. Okey, seterusnya selain daripada swimming pool, tempat yang menarik di sini yang menjadi idaman anak-anak saya adalah adventure zone. Okey, dekat sini saya lupa pula berapa dia punya fees untuk masuk, tapi kalau kita adalah resident menginap di hotel ini, dia akan lebih murah lah. Dan orang luar pun yang tak menginap di hotel ni pun boleh masuk di kawasan adventure zone. Okey, untuk masuk ke adventure zone ni pastikan anak-anak anda pakai baju lengan panjang dan pastikan ada stokin.
di sini anda boleh lihatlah apakah aktiviti atau permainan yang ada di dalam Adventure Zone. Maaflah banyak betul video dalam Adventure Zone ni sebab permintaan anak lelaki saya. Dia suruh rakam, dia kata jangan lupa masukkan dalam video. Jadi terpaksalah kita daddy dia follow je untuk merakam segala pergerakan dia. Itu kalau anda tak tahu nak makan apa, jangan risau. Grab food pun ada, Food Panda pun ada. Okey, ini pun saya ada buat juga Grab. Tapi jangan lupa depan hotel kita ni memang banyak kedai makan. Ada McDonald, ada kedai makan lah, jual char kway teow. Okey, selain daripada itu aktiviti kawasan untuk main tenis pun ada, tapi saya tak pula main. Selain daripada itu, apa lagi aktiviti ataupun kawasan-kawasan yang menarik dalam Golden Sand? Kita lihat di sini ada beberapa kedai lah, ada shopping arcade. Kita lihat ada kedai yang buka, ada kedai yang tutup, ada yang kedai yang jual cendera hati. Okey. Di sini juga ada gymnasium lah. Okey. Dia tak buka 24 hours lah. Di sini kita boleh pergi mengikut waktu yang dinyatakan. Jadi saya bawa anda tour di dalam gymnasium di Golden Sand Shangri-La. Di dalam gymnasiumnya ada disediakan towel, ada juga air minuman sekiranya kita haus lepas exercise.
Selain daripada itu, permainan di luar bangunan kita ada pingpong, ada petang, ada pingpong dan petang lah. Jadi kita boleh main di sini. Kalau ada kekosongannya kita boleh pergi teruskan main. Chess bersaiz besar pun ada. Jadi amat menarik, ya. Okey, selain daripada itu, dekat tepi-tepi di kawasan taman tu kita ada garden massage lah. Jadi adalah pekerja di situ, ini harganya. Jadi kita boleh merasai masaj kaki ke tu di kawasan taman sambil mendengar air pantai kita. Okey, selain daripada itu ya, anda boleh berjalan di sekitar ataupun di pesisiran pantai. Sehingga di hujung tepi hotel ada lagi satu kawasan luar hotel lah yang ada menjual pelbagai barangan-barangan ataupun cenderahati pantai. Ada baju mandi, ada pelampung, ada kedai makan juga. Jadi inilah kawasannya. Untuk pengetahuan anda, ini adalah di luar kawasan hotel, di tepi hotel, dan kita akses untuk keluar adalah di hadapan hotel dan kita kena jalan di pesisirannya. Okey. Okey, sekarang inilah di hadapan hotel, ada McDonald, ada macam-macam lagi kedai kat depan, ada pasar raya kecil, ada kedai makan. Malam-malam memang happening. Ada Petronas, depan Petronas ada kedai char kway teow, sedap juga char kway teow dia, dan ada juga kerang rebus ke kerang bakar macam itulah. Itu salah satu pot, salah satu malam yang kami pergilah untuk makan di situ. Memang senang aksesnya. Kita pergi je ke sebelah sana, dan ada juga kedai nasi kandar, memang banyak. Jadi kalau kita duduk di Golden Sand, untuk akses mencari makan memang mudah. Okay, sekarang kami bawa anda berjalan untuk mencari apa kita panggil, mencari jeruk Pak Ali. Sebelum tu dalam kawasan hotel Golden Sand tu ada surau. Okey, jom kita pergi jalan-jalan untuk mencari jeruk Pak Ali. Apalagi kita boronglah jeruk Pak Ali. Boleh kita bagi jiran-jiran tersayang.
Okey, kita bawa anda semua slow-slow di kawasan swimming pool lah. Pagi-pagi saya pergi untuk melihat keadaan yang sebelum ramai lah kan. Jadi kat sini adalah kawasan yang pertama. Dekat sini agak rendah lah. Jadi ramai kanak-kanak yang kecil-kecil. Okey. Ibu bapa dengan anak-anak bawa ramai kat sini. Kat sini tak dalam sangat. Jadi dekat sini menjadi salah satu tumpuan lah. Jadi kalau saya dengan family saya akan prefer pergi ke sebelah yang tadi, yang 1.5, kurang sikit orang macam tu. Okey, ini walaupun kawasan ini menjadi tumpuan, tapi ada juga bahagian yang dalam yang memerlukan kanak-kanak ada pelampung, macam tu. Tak silap saya dalam 1.3 macam tu lah. Jadi dalam kawasan taman ni memang banyak kita punya gazebo, memang menarik, banyak tempat lepak. Okey, yang ini kawasan slide tadi. Sebelah kawasan slide dia ada kawasan air pancut semualah. Dekat sini pun menjadi tumpuan lah. Kita panggil dia splash zone. Okey, ini adalah kawasan kolam yang kedua, yang dalam. Dia memang tak ada yang rendah pun, terus dalam. Adalah nak turun tangga tu adalah rendah sikit, tangga kat sini. Tapi bila turun tu kedalaman dia 1.5. Jadi kami prefer di sinilah. Dia berhadapan dengan Sigi Bar and Grill tadi. Okey, pemandangan dia sebegini. Jadi ini kolam yang kedua, yang tadi yang pertama. Okey, kalau anda ingin ke toilet, dia dekat dengan kawasan yang kolam yang kedua tadi. Dia dekat dengan toilet. Senanglah. Okey. Okey, di tepi kolam ni juga ada kawasan Spice and Herb Garden. Jadi bolehlah jalan-jalan di sini. Kalau nak ikutkan adventure zone kita adalah di sebelah kiri sana. Ada laluan di tempat lain lah, kita follow je anak panah. Jadi di sini suami saya sekarang sedang berjalan di kawasan Dobi. Ya, kalau kita nak basuh baju, ada disediakan wash and dryer di kawasan Dobi. Jadi kita kena pergi ke kawasan tepi sikit. Ada disediakan paling hujung bangunan di hotel. Jom kita lihat apa yang berada di kawasan Family Laundry. Apa nak sebut ni? Laundry. Okey.
Okey, sekarang saya membawa anda pula untuk kawasan kolam yang ketiga, iaitu kawasan kolam air panas ataupun whirlpool. Dekat sini memang kena limit, tak boleh lama-lama sebab kawasan dia kecil. Jadi kalau tak ada orang, kita boleh lama-lama lah. Bila dah lama tu, dah nampak orang menunggu kat luar tu, kita keluar lah kan, faham-faham je. Inilah kawasan dia. Dia sebenarnya panas, ada bubble, ni tak buka lagi. Kita boleh duduk je kat situ. Memang menarik dan memang selesa. Okey, saya tertinggal lagi satu bahagian. Saya kata ada satu kawasan di luar hotel tu kan. Inilah antara kedai-kedai yang dibuka. Kalau anda berjalan di luar pesisir pantai tu, kita keluar, ada di sebelah kiri hotel, adalah jual kedai-kedai seperti ini. Ada jual baju mandi, okey, peralatan main pasir dan pelbagai lagi. Okey, jom kita lihat pemandangan malam daripada bilik kami, iaitu di bilik 736 Golden Sand Resort. Okey, lupa saya nak cakap bagaimana pula untuk breakfast. Okey, breakfast dihidangkan di Garden Cafe. Ini dia punya laluan. Garden Cafe dia amat luas, daripada sebelah lobi sehingga paling depan sana yang memandang tempat kita main pingpong tu. Jadi ada banyak lokasi. Kalau saya dengan anak-anak saya, kami suka turun lebih awal sebab boleh pilih lokasi yang cantik, mata memandang. Okey. Jadi dekat sini ada juga coffee machine. Kita boleh pilihlah mak mana yang kita nak. Jadi jom kita lihat di sekitar Garden Cafe khas untuk breakfast. Okey, tempat susunan makanannya amat luas dan panjang. Okey. Jadi dia bagi satu hala dia. Maksudnya kalau bermula daripada fruit, kita pusing sampai kat habisnya di hujung sana. Kalau kita nak repeat balik, kita kena masuk semula daripada fruit. Macam tu. Jadi dia amat teratur, tapi dia agak jauh lah untuk akses mengambilnya. Okey, kat situ kita ada laluan lah. Kat sini ada pancake. Memang menarik. Makanan memang pelbagai. Tetapi macam biasa, disebabkan kita ada norma baru, kalau dia tak buat begini, nanti bersesak-sesak pula pengunjung untuk mengambil makanan. Jadi kita kena ikutlah laluan bagaimana untuk mengambil makanan, dekat mana tempat masuk, dekat situlah tempat keluar. Kita janganlah masuk kat tempat keluar pula kan. Kita ikutlah peraturan, okey, untuk mengelakkan kesesakan ketika mengambil makanan. Okey, lagi satu yang menarik bagi saya, croissant. Roti croissantnya amat fresh. Dia bakar waktu tu, dah siap terus letak untuk dia ambil. Itu paling best sebab saya memang suka roti croissant dimakan dengan butter dan jam strawberry.
Okey, kalau anda lihat masih tak selesai lagi ni, saya masih dalam kawasan Serial. Jadi banyak ni, dia melengkung. Okey, pergerakannya melengkung. Jadi ada lagi di hujung sana. Itu maksud saya, kat mana kita masuk, kat mana kita keluar. Jadi jangan masuk di kawasan keluar. Jadi kalau kita nak ambil balik barang makanan tu, nak repeat balik, pastikan kita masuk di paling awal tadi, di bahagian fruit. Okey, memang banyak-banyak lah. Memang banyak beraneka makanan. Memang menarik. Okey, kawasan meja makannya memang luas sangat. Jadi saya memilih kawasan outdoor di sana, di luar sana, tapi masih ada atap lagi. Tapi saya suka paling hujung. Nanti anda boleh lihatlah meja yang saya pilih untuk breakfast selama beberapa hari di sini. Okey, sampai di sini sahaja cerita Nurul berkaitan dengan Golden Sand lah. Syarila tengok nak balik pun habis berabuk atas kita punya kereta sebab lama sangat kan. Okey, jadi jumpa lagi dengan Nurul untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.